Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Sampai di Jeddah marah. Pegawai tu angkat bendera Malaysia pendek pun dia marah. Lain kali angkatlah tinggi-tinggi baru orang nampak. Bodoh betul. Macam mana hamba Allah tu nak angkat tinggi, dia pun rendah. Dia tak nampak bendera tu orang ramai. Pegawai tu rendah, bukan orang Malaysia pun, orang Siam main kerja dengan tabung haji. Tang situ kita nampak dah tuan-tuan, dia mari tak sabar, dia mari tamak. Cuba tuan-tuan tengok, bukan kata jemaah haji Malaysia ya. Tuan-tuan cuba tengoklah, ya Allah, riba ni, pohon ni besar-besarnya bersila di masjid. Tak nak bagi orang masuk. Dia mari penting diri. Orang dah duduk elok-elok lah, dia tolak ke tepi, aku nak semayang sini. Anak kata apa kat aku? Dia langkah sana, dia langkah sini. Semuanya tu ujian untuk kita. Kadang kita tengah duduk zikir, subhanallah, dia tekan bau sengit bau kita ni. Kita kata, Masya Allah, sabar tuan-tuan. Sabar banyak-banyak. Kadang-kadang kita tu diuji, kita tak tahu. Allah nak uji kita. Ada yang duduk siku, muk orang sebelah ni. Sahabat saya, dia siku orang sebelah. Duk tolak orang sebelah, tengah duduk semayang, nak semayang tu siku ni. Tengah tahiyat akhir, buah kurma dalam plastik yang 4 segi tu. Dibaling pada dia tepat kena mata ni. Lebam tuan-tuan. Dia buat balik kurma tu dekat saya, ditunjuk, Ustaz, kurma ni datang daripada mana Ustaz? Saya kata, macam mana tuan-tuan Haji boleh ambil? Saya tengah tahiyat akhir, dia mari pak, siapa balik Ustaz? Mana saya tahu? Apa yang Abang Haji buat sebelum dibaling? Dia cerita, dia siku orang sebelah. Allah balas cash tuan-tuan. Padahal ramai-ramai duduk tahiyat akhir. Siapa yang boleh baling kena kat dia? Tuan-tuan, yang 4 segi tu, yang buah kurma dalam plastik yang dalam kotak kertas tu, sakit tuan-tuan. Kalau sebiji pun sakit, tambah ketui mampat. Dia kata, Ustaz, Allah balas cash Ustaz ya. Cash and carry saya kata. Bukan cash saja, cash and carry lagi. Tu kurma tu boleh buat balik ke hotel, carry lah tu. Ni yang manusia ni kadang-kadang tuan-tuan, dia nak buat di Malaysia, letak di Mekah. Sedangkan ini tempat yang baik. Mesti bersih. Kena sabar, jangan tamak, lapangkan hati, lapangkan dada. Tapi kadang-kadang, bukan lapang dada sangat pun. Kadang-kadang bengong. Ya. Bila kita kata kena sabar, dia pun sabar. Besok, dia datang jumpa saya, suami isteri. Ustaz, bilik kami aircon panas sungguh Ustaz. Peluh-peluh kami berdua semalam Ustaz, suami isteri Ustaz. Habis itu macam mana buat? Sabarlah Ustaz, ujian Tuhan. Itu yang Kak Poh cakap pada Abang Hamid, sabarlah Abang Hamid, ini ujian Tuhan pada kita Abang Hamid. Aircon panas. Saya masuk dalam bilik dia, memang panas. Dia buka out yang panas punya. Memang temperature habis panas lah. Saya kata memang panas. Kak, ni panas. Kak kena tekan nombor ni. Oh, gitu Ustaz ya. Ingatkan ujian Tuhan. Dah. Ni bukan ujian Tuhan. Tu nama bengong nama dia. Tanya tak nak apa pun tak nak. Tanyalah orang. Macam mana Ustaz nak operate benda ni? Kak tak nak jumpa aircon macam ini. Dia jenis aircon remote di Malaysia. Di sana mana ada aircon melekat kat situ. Bergegar-gegar punya aircon tu. Di setengah orang dia tak faham. Sikit-sikit ujian, sikit-sikit ujian. Tidak. Kadang-kadang kita punya perlukan kebijaksanaan kita, kemahiran kita. Sebab itu kita bagi lapang pada orang, Allah akan bagi lapang pada kita balik. Ni yang nak dapat mabrur ni, tolong bagi lapang di sana. Kita bagi ruang, kita bagi lapang, bagi tempat pada orang, insya-Allah Tuhan balas lagi baik. Saya dah kata pada tuan-tuan dulu, saya tengah buat kerja ni tuan-tuan. Bila buat kerja sekolah, membina sekolah, pergi haji, orang arkitek telefon, dia kata, Ustaz, kerja kita stop dulu, duit tak ada Ustaz. Saya kata, macam mana nak stop tu haji? Kerja kena jalan. Masalah duit tak ada, macam mana Ustaz nak buat? Ustaz di Mekah. Tak apalah, nantilah kita doa lah, tengok macam mana.
Saya balik, habis dia telefon, saya pergi Mekah. Pergi Masjidil Haram semayang. Tak ada tangan, ya Allah, aku nak buat sekolah, ya Allah. Duit sangkut pula, ya Allah, duit, ya Allah, bagilah siapa-siapa, buka lah pintu hati siapa-siapa nak sedekah, ya Allah. Malam tu dia telefon Ustaz. Satu orang telefon saya, Ustaz, saya sekian-sekian nama, saya nak wakaf pada sekolah Ustaz. Siang kita minta, malam tu Allah makbulkan. Boleh teruskan kerja, tuan-tuan. Tak siapa yang Allah gerakkan hati nak sedekah. Sebab tu kita kena harap pada Tuhan. Banyak orang dia tidak mengharapkan pada Allah, dia mengharap pada orang, dia tak mengharap pada Tuhan. Banyak orang macam itu. Satu makji dengan pakji dia kata, Ustaz, kami tak pernah pergi Mekah, Ustaz. Kami tak pernah umrah, apa pun tak pernah. Kami harap pada Ustaz, Ustaz ya. Saya kata jangan harap pada saya. Buatnya saya mati, saya hilang. Kau nak harap pada siapa? Harap pada Allah. Berapa orang yang sampai di sana atau belum sampai di sana, jumpa di tabung haji, jumpa waktu kursus, Ustaz, saya ikut Ustaz saya tak tahu apa ni, saya ikut Ustaz je, saya harap pada Ustaz je. Ini pahaman yang sangat salah. Bergantung pada Allah. Allah yang bagi susah, Allah yang bagi senang. Ustaz pun sesat. Ada sahabat saya 25 tahun pergi Mekah, bawa haji, bawa umrah 25 kali dah, pun sesat juga, tuan-tuan. Lepas-lepas melontar di Mina, dia patah balik, tak jumpa kemah di Mina, lalas sesat sampai Muzdalifah. Tuhan boleh buat. Saya tanya dekat dia, entah pergi mana ni, orang lain tidur atau baru sampai, mengah, ana sesat, ana pergi sampai Muzdalifah jalan kaki. Lepas melontar tadi, astagfirullahalazim, ana silap cakap, ana duk ana pergi balik. Lapak ke? Pergi makan. Keroncong untuk anak lah. Perut ni duk keroncong lah, lapak pergi makan. Dia tersilap cakap. Dia bagi tahu dekat ahli jemaah, anak 25 tahun dah pergi Mekah. Tak apa dah, pengalaman luas. Luas, tuan-tuan, sempit di situ. Sebab tu jangan sombong. Nak dapat haji mabrur jangan sombong, jangan tamak, jangan loba, jangan bongkak. Ini bongkak, balik ke Malaysia bongkak, tak panggil haji marah. Din, Din, bila balik? Din, buat ada naik motor. Haji Din, bila balik? Minggu lepas. Oh, rupanya nak haji, rupa dia. Marah, tak panggil haji, buat nohen je. Panggil Din, buat nohen je. Dia tak peduli pun. Kena sebut hajjah, kena sebut haji baru boleh. Ini pun penyakit, tuan-tuan. Kalau 3 kali pergi haji, maknanya 3 kalilah nama haji. Haji Din, 3 kali pergi. Tak payahlah, tuan-tuan. Tak payah. Orang panggil, tak panggil, sudah. Kita pergi bukan untuk title, kita pergi bukan untuk gelaran, kita pergi untuk Allah. Sebab tu ada orang yang nak pergi Mekah, dia tak cerita pada orang. Lama tak jumpa kau mana? Tak adalah, saja berjalan. Iyalah, berjalan ke mana? Aku buat haji. Astaghfirullahalazim. Kamu tak ada khabar ya kamu nak pergi haji? Ada orang kenuri pun tak cakap, apa pun tak cakap, balik-balik dah haji lah. Ada orang macam itu. Ada orang yang bising satu Malaysia, saya nak pergi haji, saya nak pergi haji. Rupa tak pergi pun, dia pergi England. Tuan-tuan ada tak dengar cerita orang yang buat kenuri di rumah, nak hebahkan pada orang yang dia nak pergi haji, tapi dia tak pergi haji? Dia balik sama tarikh dengan orang balik haji. Rupa dia pergi cuti rehat di England. Semata-mata nak kaburkan masyarakat setempat, dia pernah menunaikan haji. Penyakit apa ni, tuan-tuan? Yang ini nak kata mabrur, minta maaf lah.